Kita cuba lagi sekali sebab tadi kita punya live delay. So hopefully kali ni lebih okey lah. Right. So saya minta anda komen sedikit sama ada saya punya live ni okey ataupun tidak, ataupun masih lagi delay. Kalau delay cakap delay, saya nak saya pun tak tahu nak setting macam mana dah sebab saya gunakan broadband. Masih delay ke? Masih lagi hang ke? Siapa yang nampak saya punya live ni, saya minta ada komen. Waalaikumsalam Fazli. Delay dan putus-putus Macam mana saya nak buat Line tak berapa okey Right, so kalau tak boleh juga sampai saya kena pergi ke Shah Alam untuk saya buat live ni lah. Sebabnya kalau macam ni kita tak boleh communicate dua hala. Kita hanya dapat satu hala saja dan saya pun tak nampak anda punya komen lah. Alright. Dia depend sebenarnya. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kot. Alright. So tak kisahlah. Alright, so berkenaan dengan kaunter FGV ni. So FGV ramai yang tanya saya sebab saya post daripada malam tadi. Saya post daripada malam and then kemudiannya sebab saya detect kaunter ni berdasarkan daripada student saya lah, student CPA. So dia buat projection, ni dan kita dapat kesan pergerakan awal untuk kaunter FGV ni. So kita nampak dan kita yakin insyaAllah dia akan naik lah. Alright. So dia nak naik tu dekat mana, saya bagi sedikit anda idea berkenaan dengan kaunter ni. So right, so dia nak naik tu paras mana? So dia akan naik paras sekejap Alright, so dah okey Right, so dia nak naik paras mana, kita akan expect first TP kita adalah pada sini lah. So kita dapat detect dalam kat sini dan kita expect untuk dia sampai sekitar So kita expect untuk dia capai, kalau tengok unjuran ni, dia mungkin boleh capai sekitar 1.140. Ini adalah first TP kita. 1.140. Itu adalah first TP kita untuk FGV ni. Dia nak naik berapa lama tu kita tak pasti. So kalau dia boleh capai, dia akan capai minimum. Dia akan capai pada 1140. Right. So kalau tak boleh capai, insyaAllah dia akan delay, tapi dia akan capai juga nanti. Sebabnya ini adalah point of bounce. Point of bounce yang sangat strong. Okay. Right. So resistance dia pun sangat strong. So kita akan fokus kepada FGV ni. Right, K1.
korang ada pegang counter apa, boleh share dengan saya dan saya akan bagi anda sedikit idea lah ke mana arah counter ni. Right, so kalau K1 kita tengok pada daily dia. So sekarang ni dia tengah turun. So dia nak turun tu dekat mana? Right, so kita tengok dia punya para support. So sekarang ni sebenarnya dia berada pada para support ni. Ini adalah kerangka untuk K1. So kalau dia ada momentum, dia akan naik dan meneruskan kenaikan. Kita expect untuk dia bounce lah. Right. Saya cuba projectkan. Alright. So mungkin dia boleh capai sehingga $265. Kita expect TP1 kita adalah pada 265. Sekejap, saya kena tengok pada daily juga untuk set TP. Tapi untuk student CPA saya belum ajar lagi berkenaan dengan set TP ni. Cumanya alright, so set TP ya pada 265. Itu adalah TP kita untuk K1. Alright. Kemudian counter apa ni? Ramai sangat ni. Alright. Destiny. Destiny tadi saya rasa saya dah bagi dah. Cik Imran, Destiny. Alright, so Destiny sebenarnya dia Destiny ni dia naik, tapi masalah dia naik dengan slow. Dia punya kadar kenaikan dia tu sangat perlahan lah. Right. So apa yang saya nampak adalah dia dah pecah dia punya support Destiny. Right, so kalau dia berjaya bangkit pun mungkin dia bangkit dan stop pada area ni lah. Pada area 250. Kalau dia nak bangkit lah. Alright, so 250 tu adalah Destiny dia. Dia punya resistance dia sekarang ni. Sebabnya dia dah break dia punya support ni. Dah tak menarik. Right, so kalau ikut gerakan sekarang, dia untuk short term, dia dah break. Tapi kalau ikut long term, sekejap saya project untuk long term. Satu-satu lah tuan. Kalau ikut long term, dia belum break lagi. Dia masih lagi okey. Dan sekarang pun sebenarnya pada paras support. So kalau dia boleh bounce, patutnya dia bounce pada area sekarang ni. Pada waktu sekarang ni dia perlu bounce sekitar hari ni ataupun esok, dia perlu bounce dan naik semula, dan TP adalah ni lah, long TP ya. So kalau dia boleh bounce, dia bounce area sini, set TP terus pada area sini, InsyaAllah dia boleh capai pada 30 sen Destiny. So dia ada kemungkinan. So untuk short term dia dah break, tapi untuk long term dia belum break. So long term dia akan ambil masa sikit, tapi TP kita pun agak jauh lah. Alright. Barakah. Alright, so Barakah ni masih lagi okey. Dia nampak bounce dan masih lagi panjang perjalanan dia ni. Dia baru start lah.
dia baru start buat kenaikan dan right. So dia akan turun dahulu, kemudiannya baru dia naik balik semula lah. Right. So kalau nampak sini dia naik. Kemudian dia turun balik. Dan hari Khamis itu dia dah buat kenaikan. Saya terbalik pula. Saya lukiskan kepada anda. Right, so sekarang ni kita expect untuk dia turun. So kepada mereka yang masih lagi hold, dia kemungkinan akan turun sekitar sini lah. Right, so 70 sen. Dan nanti baru dia naik semula. Kita expect dia macam tu lah. Right. So kita projectkan macam ni dulu. So untuk counter barakah, kita tunggu area 70 sen nanti. Alright. DBSB. DBSB ke DBSD? Tak ada ni DBSB. 10 page. Right, so pen page ni dia sebenarnya pada keadaan sideway dan tapi sepatutnya dia kena naik hari tu, tapi disebabkan dia tak jadi, so saya dah inform kalau dia tak boleh jadi dia akan jadi sideway ya. Sideway maknanya dia akan buat penurunan balik semula. Sebabnya hari tu yang saya inform itu dia berada pada parang resistant, tapi kalau dia kalau boleh break resistant ni, dia akan break out lah, tapi malang dia tak berjaya break dan dia turun balik semula. So kita expect untuk dia turun banyak jugalah ni. Dia turun sekitar 20 sen ni nanti. Alright. So dia turun sekitar 20 sen baru dia naik semula. So sebab saya expect untuk dia naik balik sini tapi tak jadi dan semalam pun dah turun dan kita buat cut loss dah lah sepatutnya. Right. Press Berhad. So Press Berhad ni mudah saja. Kalau dia boleh break trend line dia ni. Right, so kalau dia boleh break trend line dia ni, dia mungkin akan menarik. So far dia belum boleh break dan kita tak boleh lagi take action lagi. Right, Press Berhad. Kita tunggu dia break baru boleh kita ambil peluang. Right, kemudian Widad. So kepada mereka yang ada hold, yang ada lagi dalam pegangan, boleh hold, tak ada masalah. Tunggu dia breakout. Kalau dia breakout lah. So kalau yang belum masuk, tunggu dia breakout pada area sini lah. Tunggu dia breakout pada area sini. 345. Baru menarik. Alright. So tunggu dia naik dulu hari ni. Kalau dia naik, tunggu dia naik. Dan breakout ni, 345 belum breakout lagi. 360. Alright, Press Berhad. So kalau dia naik tu, kena tunggu confirm dia breakout trend lah, bukan breakout new high. Tapi breakout trend baru menarik masuk. Right. Widad. Satu-satu lah.
Alright, so Widat masih lagi meneruskan kenaikan. So kalau tengok dekat sini agak menarik sebenarnya. So sekarang ni dia betul-betul berada pada paras resisten dia. Ni adalah paras resisten dia. So kalau dia boleh naik, insyaAllah dia boleh naik lagi. Panjang lagi perjalanan dia. Alright. Panjang lagi perjalanan dia. So insyaAllah kalau dia boleh naik lagi. Right, so dia memang nampak macam paras resisten, paras support sekarang. So kalau dia boleh naik nanti, insyaAllah dia boleh naik lagi dan boleh buat profit lah daripada situ. Alright. So with that tak ada masalah, boleh hold. Jauh lagi perjalanan dia. At least TP1 boleh set pada area sini ya. 330. Right, so 330 itu adalah TP1. TP2 kita adalah pada area 345. TP2 345 take note sorry, lagi cantik pada ni. 345. Alright, TP2 untuk Widat. Di Sonic. Okay, di Sonic. So apa cerita di Sonic? So di Sonic dia dah sampai resisten dari tu. Dan kemudiannya dia turun balik. Right. So sekarang pun pada area-area support saja sebenarnya, tak jauh pun. Alright. So sepatutnya dia akan bounce pada hari ni lah, sepatutnya. Hari ni ataupun esok dia akan bounce sepatutnya. Alright, so kalau ikut calculation dia memang kena bounce lah pada area sini. Dia bounce dan TP kita adalah pada 605. TP kita adalah pada 605. Right, so kenapa 605? Sebab ini adalah kawasan dia punya support sebelum ni. Alright. So di Sonic kita tunggu dia bounce baru kita ngap lah. Nampak menarik tu pada area-area support sekarang ni. Alright. Nissin. So bila banyak counter-counter yang bila indeks merah sebenarnya banyak peluang kita, tapi itulah kita kena betul-betul tahu kat mana peluang kita tu. Right. So Nissin ni dia dah sampai pada resisten sebenarnya kalau anda perasan lah. So saya dah cerita pun berkenaan dengan Nissin ni. So Nissin ni kalau dia tak berjaya break, dia akan turun jauh kat ni dia turun dia. Kalau dia tak berjaya break, dia akan turun pada sekitar sini. 230, itu adalah paras support dia. So agak berisiko. Alright. Nissin. Apa-apa kalau dia boleh break, kita kena tunggu dia break ni dulu baru boleh kita masuk. Ni dia kena close at least 315 ataupun 320. Dia close kat atas ni baru boleh masuk. Maknanya close tu close hijau bukan close merah. Right. DBHD. Oh ni lah tadi DBHD. Right, so DBHD sekarang pattern dia pun tak, ni baru cantik pattern dia. Bila dah ada volume baru kita boleh nampak pattern. Cumanya sekarang ni kita tak tahu pattern apa yang dia tengah buat. So far kalau nampak di sini,
So dia dia sedang buat trend channel untuk turun lah. So maknanya sekarang ni dia dah berada pada resistance dan dia akan turun nanti sebenarnya pada sekitar sinilah nanti. Turun banyak agak ni. Pengsan agak ni. So mungkin dia akan turun sekitar sini nanti. 265, sorry, 270 lebih kurang macam tu. So kita nampak dia macam tu. Right, so unless kalau dia boleh breakout nanti balik. So kalau dia naik, dia breakout baru boleh. Tapi so far saya nampak dia macam nak turun. Right. Puan. Huan hari tu kita expect untuk dia pecah naik lah, tapi dia tak berjaya dan sekarang tengah turun balik. So dia punya cut loss ni jauh sebenarnya. Cut loss dia pada 160. Ataupun kalau dia boleh bounce pada 180. So kalau dia nak turun pun mungkin dia turun area situ baru dia bounce balik semula. Sangat jauh ni. Right, so sangat berisiko. Dah tak cantik dah sebenarnya Huan ni. Right, Ecovest. Okay, Ecovest ni okay. So Ecovest ni dia tak ada apa, dia turun sini dan sekarang dia open dekat bawah tu. Kita tengok dia punya trend dulu lah. Right, so far kalau tengok macam ni, kita kena tengok time frame yang lebih kecil untuk kita buat profit dengan pantas lah. Kalau anda tengok time frame daily, sebenarnya anda tengah monitoring untuk at least seminggu ataupun bulan jugalah sebenarnya. Right. So ini adalah chart untuk Ecovest. So kemungkinan besar Ecovest ni dah sampai dia punya resistance dia. Ini adalah fake. So kemungkinan besar dia akan turun dan cari kat sinilah nanti. Pada 490 nanti baru menarik balik untuk kita masuk. So sekarang ni dia tengah turun. Ecovest. Right. Bipuri Dufu. Alright, so Bipuri ni memang dia tengah turun ni, kita tak boleh nak tangkap apa ni, bahaya sangat. Dia turun tengah laju ni, so tak perlu lagi nak masuk, okay. Kalau ada dalam, kena cut loss lah dulu. Dia sangat ekstrim untuk jatuh. Right, sama juga macam Dufu tengah daun. Right, so sekarang nak tengok sekarang ni sebenarnya dia berada sekitar dia punya support. Dia masih lagi berlega dia punya support ni. So kalau dia boleh pecah nanti insyaAllah lagi menarik lah. Right, so dia perlu naik dulu beberapa candle baru menarik. So nampak dia masih lagi meneruskan penurunan. So sekarang ni tengah sideways, belum boleh masuk lagi. Right, harta. Harta ni RM5 ni. Hebat korang. Right, so harta. Right, so dia itu turun dan sekarang baru naik balik dan sekarang dia buat pattern baru. So pattern baru masih belum jelas lagi. So dia nak buat apa? Just boleh monitor dia punya support dahulu. Ni support, antara support yang kuat.
5970. Saya tak berani sangat lah kaunter-kaunter mahal macam ni. Edaran. Edaran. So, alright. So, edaran ni nampak menarik dah. Ya. Right, so edaran ni sebenarnya dia dah breakout dan sekarang buat retest pada support. So, cantik ni sebenarnya edaran. Edaran kalau dia nak pantul, dia kena pantul waktu sekarang ni. Sebabnya dia dah pecah pun resisten dia yang sebelum ni. Dia dah breakout. Bila dia dah breakout, biasa dia tak terus naik. Dia akan turun dahulu untuk test dia punya support. Baru dia naik tu dipanggil sebagai retest. So, bila saya cakap retest, itulah benda dia. Alright. Sorry, dia tengah turun. So, kita plot dia punya resistance dulu. Baru kita plot dia punya support. Alright, so edaran lebih kurang dia perlu turun area sinilah. So, kalau siapa yang berminat, boleh tunggu area sini. Ini adalah killer dia. 540 ni adalah killer dia. 540, dia turun. Kalau dia berjaya bounce, baru masuk. Kalau dia tak berjaya bounce, jangan masuk lagi. Alright. PR Tasco. Edaran ni menarik. PR Tasco. So, edaran ni macam dah start turun ni. Dia tengah pointing turun ni. So, bila pointing turun ni, agak berisiko untuk anda masuk ni. Kerana ada perasan saya ada buat video hari tu, pemilihan counter tu. Sebenarnya pemilihan counter tu pun, right. So, kalau dia boleh bounce, dia perlu bounce area sini lah. Pada 245 ni. Ni pada area support dia ni. Right, tapi kalau nak buat profit tu agak berisiko lah. Right, tapi boleh buat profit, semuanya agak berisiko lah. Dan kita punya TP adalah pada 270. InsyaAllah. Alright, PR Tasco. 270 itu adalah TP, last TP ya. Sikira. So, Sikira dia masih lagi sideways dan belum nampak lagi dia punya gerakan kat mana. Kalau tengok daily dia. Right, so daily dia macam dah start bounce. Kalau betul lah itu point of bounce dia. TP dia jauh lagi ni. Kalau dia betul-betul bounce lah. Alright. So, kalau dia betul-betul itu bounce dia. Tapi dia slow sikit lah ni. 280. Sikira. Kalau berminat. Alright, so saya nampak banyak counter-counter anda ni. Sepatutnya counter-counter anda ni dah sepatutnya bounce. So, kalau anda yang hold lagi, yang mana saya project untuk naik tu, insyaAllah dia boleh naik lagi. Alright. KUB. Saya nampak sebab sekarang ni, bila satu minggu dia market down, so kebanyakan counter adalah pada area support. So, bila area support, kalau anda cut loss, rugilah sebab tu bila kita cut loss,
esoknya dia naik. Dia sebabnya kita dah tak sabar untuk nak jual. Right? So, yang ni belum ada lagi nampak gerakan dia. Dan dia punya corak pun agak tak cantik sebenarnya. Right? So, dia turun, dia naik, kemungkinan besar kalau dia tak berjaya naik ni, dia akan turun banyak juga ni jauh. KUB. Tapi dia turun pun perlahan lah. Right, so sekitar 315 macam tu. KUB ni belum lagi. Belum boleh lagi. Right. AZRB. Okay, AZRB. Apa cerita AZRB? So, trend dia dah breakout. Cumanya sekarang ni dia buat trend baru. So, dia dah memang berada pada parah resisten dia. Dan dia perlu turun lah. So, AZRB ni tak boleh tangkap lagi lah. Dia turun. So, kita memang expect dia turun lah. Emulus. Right. Okay, Enix ni sekarang hari tu, bukan sekarang lah. Right, so ini adalah area resistance dia. Alright, dan ini adalah pada area di bawah ni adalah area support dia. Sini ya. So, kalau dia boleh bounce pada support dan kemudiannya dia boleh pecah dia punya resistance, insyaAllah dia boleh naik balik dan capai pada paras 120 ni. Itu corak support dan resistance lah, sebab dia punya corak ni belum lagi nampak ketara, belum lagi boleh baca dengan jelas. Tapi kalau nampak macam tu, nampak lebih ni lah. Sekejap saya try buat. Tak boleh eh? Dia macam nak jadi channel tapi terlalu besar pula. Terlalu besar. Tak apalah. Tapi dia akan, insyaAllah kalau dia boleh naik ni, dia akan naik at least 120 boleh capai insyaAllah. Emulus. Sebab counter, dia punya chart tak cantik. Right. So, Emulus kita nampak dia dah ada gerakan tu. Gerakan macam nak naik lah. Macam nak naik. Sekejap, kita tengok dia punya major trend. So, major trend dia, dia nak apa-apa kena tengok major trend dia lah. Sama ada dia dah boleh, dia nak break out atau tak. So, major trend dia belum boleh break out lagi. So, kalau dia boleh naik pun, dia mungkin akan berpatah balik pada sekitar ni lah. Ni TP dia ni. 260 ni.
Alright, so kalau dia boleh naik, kalau dia boleh pecah, baru menarik. Kalau dia tak boleh pecah, kita tak boleh masuk lagi. Dia masih lagi major trend dia downtrend. Alright, so sekarang ni pun dah nak dekat pada paras resistor dia. Tapi kalau tak boleh, dia akan turun balik. Alright, SM cap. Right, so SM cap baru saja ada volume. So nak kejar tu bukan saya tak bagi kejar, cumanya pattern dia tu tak nampak lagi lah. So kalau ikut dia, kalau nak set TP lah, oh, dia dah berada pada para resisten dia lah. Agak berisiko ni. Tunggu dia turun ataupun tunggu dia breakout, baru kita boleh masuk. Kalau dia tak breakout, agak berisiko. Alright. Dia sekarang ni berada pada paras resisten dia ni. Resisten trend line dia. Alright. Trend dia tu, trend downtrend tu, dia berada pada betul-betul pada resisten dia. Cari min. Right. So cari min ni sebenarnya tak ada isu pun. Dia masih lagi uptrend. Right. So sekarang ni bukan sekarang lah. Patutnya pagi tadi dia dah berada pada paras dia punya support. Right. So sepatutnya memang hari ni lah sepatutnya dia buat kenaikan. Dan boleh monitor sebenarnya counter cari min ni. Menarik dah ni. Cari min ni menarik. Dan kita expect kalau dia naik lah, untuk masa beberapa hari, dia akan capai kita punya TP. Right, so berapa TP dia? 80 sen. Jauh tu TP dia. Tapi insyaAllah boleh capai. Percayalah cakap saya, nanti kita tengok. Alright. So cari min dah menarik. Sebab dia dah berada, dia kalau dia bounce, patutnya hari ni lah dia bounce. Alright. AAX. So AAX dia masih lagi sideway. Dia buat kenaikan, lepas kenaikan tu dia akan sideway lah biasa. So dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Kalau dia nak naik pun, dia akan naik sekitar 31 sen. Right, so kena pastikan dia pecah nanti, baru cantik. Right. So kalau nak beli sekarang boleh, ada masa lebih kurang 1 sen setengah lagi untuk capai 31 sen tu, tak ada masalah. Right, kemudiannya apa? Binacom. Oh, Binacom ni suka sikit nak baca dia punya chart. Sekejap ah. Kita tengok dia punya trend dulu.
Right, so Binacom sekarang ni betul-betul berada pada resisten dia. Agak berisiko sebenarnya kalau anda dah masuk daripada awal, anda boleh TP lah sebenarnya pada sekarang ni. Dia berada betul-betul pada resisten dia. Tapi kalau yang berminat nak masuk, tunggu dia breakout baru masuk. 420 baru masuk. Alright. Edaran dah NGGB. Binacom dia dah sampai resisten lah. Right. Okay, yang ni trend dia belum pecah lagi. So, dia masih lagi downtrend. Dan kita tengok itu major trend lah yang saya plot awal-awal ni. Dia punya minor trend dia. So, sepatutnya kita expect untuk dia turun lagi ni sebenarnya. Dia turun lagi sikit. Mungkin esok dia turun lagi sikit. Baru kita boleh masuk. Dia turun lagi sikit. At least dia buat shadow lah. Tak pun petang nanti ke dia buat shadow. Dia turun baru dia boleh naik dan breakout lah. Hopefully dia boleh breakout. Right, so saya bagi anda TP dia siap-siap. Right. So TP dia pada 530 dan kita entry pada area 445. Kita tunggu dia turun, esok kot dia turun 445 masuk. Right. GBG. Tadi bukan dah ke GBG? Right, so gabungan ni so dia belum lagi nampak dia punya perjalanan tu kat mana, sebabnya kita tak nampak lagi lah dia nak naik ataupun dia nak turun tu. Sebabnya saya kesan counter ni menggunakan teknik BBMA, tapi kalau guna chart pattern nampak strong dekat sini ya. Tapi dia punya perjalanan tu boleh tahan jauh. Dapat ngap sekali kenyang sebulan. Alright. So ni dia berada betul-betul pada area support sekarang ni. So kalau kita expect kalau dia boleh bangun, dia akan bangun dan pergi ni cari RM1.20. Jauh perjalanan dia. Sebab bila dia turun banyak, dia akan naik banyak juga. Tapi kena tunggu betul-betul dia bounce dululah baru nak entry. Alright. So 965 okay. Alright. K1 saya dah explain nanti, anda kena tengok, anda kena play daripada awal. Right, so SM Cap dah saya dah cerita berkenaan dengan SM Cap. So boleh tengok nanti, boleh play semula lah. Right, so ini adalah counter-counter yang berpotensi. Yang ada beberapa counter yang cantik ni sebenarnya, macam gabungan ni cantik, Charimin tadi cantik. Alright. Kita boleh monitor. Alright. Sekejap saya post kat dalam Telegram. Ada beberapa lagi counter yang cantik ni, saya pun dah lupa counter apa. Anda boleh play balik lah semula untuk cari. K1 tadi pun menarik.
Counter apa tadi? Carimin Right, so itu saja untuk setakat ini. So saya harap dah sikit menghilangkan kegusaran anda berkenaan dengan counter-counter anda tu. So kebanyakan counter boleh hold dan pada minggu ni sepatutnya dia akan bounce lah. Alright. So saya harap anda dapat info dan insyaAllah nanti kalau ada masa lagi kita akan bersiaran kembali lah. Alright. So insyaAllah nanti esok kita akan bersiaran kembali. Alright. So kepada mereka yang belum lagi masuk position, anda boleh tengoklah counter-counter yang saya dah infokan kepada anda. Boleh play balik video ni nanti dan tengok ada banyak counter-counter yang berpotensi sebenarnya. Right, so kepada mereka yang dapat manfaat, saya minta anda share share video ni untuk rakan-rakan lain mendapat manfaat. Alright, itu saja untuk setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.